Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada anda semua fans Harimau Malaya. Lama kita tak jumpa. Hari ini Alhamdulillah kita dapat rezeki untuk bertemu dengan tetamu yang saya rasa saya tak perlu nak perkenalkan lagi. Orang yang saya sangat hormati. Dan bersama saya Coach B. Satyan Aden. Macam mana Coach? Sihat? Saya sihat. Terima kasih. Saya terima kasih kepada Harimau Malaya, fan-fan Harimau Malaya yang selalu saya ikut program Harimau Malaya ni. Quite interesting. Itu yang saya selalu ikut dengan fakta-fakta yang boleh pakai. Dia memang antara tujuan kita, objektif kita nak ambil ilmu lah. Bukan kita setakat bercerita tentang bola, tapi kita nak ambil ilmu sebab kita tahu fan-fan di Malaysia ramai yang dah lebih faham bola, lebih tahu bola, so dia nak ilmu. So saya rasa antara orang yang paling tepat untuk kita korek ilmu adalah Coach B. Satyan Aden lah. Tapi sebelum kita pergi jauh Coach, last news yang kita terima adalah selepas daripada Sarawak Coach keluar dan kita tahu Coach tak ada melatih mana-mana pasukan. Sekarang keadaan kesihatan Coach macam mana kalau boleh share? Ya, sekarang saya dah pulih dah 100%. Doktor dah certify ataupun dah luluskan supaya saya kembali ke pentas jurulatih lah. Dan apabila saya di Sarawak, apabila saya buat medical test, bila saya kata di diagnose ada sakit yang saya perlu membuat perubatan dengan segera, saya ambil keputusan dengan rumah saya supaya saya berhenti jadi jurulatih dan tumpukan kepada perubatan saya. Dan mohon izin Tuhan, kita dah melalui proses tu dan 2 bulan yang lepas doktor suruh saya buat test lagi, dan bila buat test keputusan tu semua yang paling tunggu-tunggulah menggalakkan yang saya dah keluar daripada zon bahaya dan saya dah boleh seperti biasa. Itu yang jadi satu berita yang baik kepada bukan hanya saya dan keluarga saya. Itu kita pun di sini dengar berita yang macam tu, kita pun rasa lega lah Coach, sebab mungkin masih banyak ruang ilmu pengajaran yang Coach boleh curahkan kepada generasi baru ni kan Coach. Okey, saya nak bawa Coach bincang tentang yang terkini lah sekarang. Kita tengok Piala AFF kan, kebangsaan tengah berlangsung. Cumanya Coach sendiri pernah menjadi jurulatih kebangsaan. Kita sebelum sampai ke AFF ni kita imbas balik perjalanan Coach. Sebab saya ingat dulu, saya boleh katakan detik revolusi pasukan kebangsaan mula memenangi piala di peringkat Asia Tenggara adalah Piala Pesta Bola Merdeka di bawah kendalian Coach. Saya ada di stadium. Sebelum pergi stadium, saya cakap kawan-kawan saya, kalau kita tak tengok ni, bila lagi kita nak tengok Malaysia dapat piala. Dan terbukti hari tu kita menang, kalahkan Myanmar 3-1 dan kemudian macam berturut-turut kejayaan pasukan kebangsaan. Jadi Coach yang berada di detik permulaan tu, Coach macam mana lihat perjalanannya? Memang semasa saya diberitahu yang saya sebenarnya tim senior tu, national team sepatutnya mengambil bahagian dalam Pesta Bola Merdeka. Tim yang saya membimbing pada masa itu adalah tim bawah 23 untuk persiapan untuk Olimpik ya. Tetapi tiba-tiba semasa di Slovakia, kita berkemah di Slovakia training camp, dan kita dapat panggilan daripada Secretary General, iaitu masa itu Dato' Azudin. Dia telah menyampaikan kepada tim manager kita Sochin An yang kita akan ambil tempat national team, akan ambil bahagian dalam Merdeka Tournament. So bila disampaikan berita itu daripada mulut Datuk Sochin An, saya pun kata dengan Datuk Sochin An, janganlah kita mengharapkan satu benda yang ajaib ya. So kita akan bertentangan dengan tim-tim senior. So tetapi saya minta satu syarat, iaitu bolehkah tim ni digandingkan dengan 3 pemain senior. Dan permintaan saya diluluskan dan tuanku pun benarkan saya. So saya apabila kita balik, kita telah persiapan ini untuk Piala Merdeka pula. Dan dalam game yang pertama kita agak struggle sikit, tetapi pemain-pemain dengan bantuan ataupun masa tu
Kalau tak silap saya, fan Harimau Melaya baru nak mula. Betul. Belum ada Ultras lagi. Belum ada Ultras lagi. So kita dapat banyak sokongan daripada penyokong-penyokong Ultra Melaya, tapi belum Ultra Melaya lagi. Dan dengan sokongan daripada crowd dan kita telah mengambil one game at a time, dan semakin selepas satu game, game kedua makin meningkat prestasi pasukan. Dan apabila kita masuk semifinal, saya dah tahu tim ni dah mature dalam berapa perlawanan kerana sokongan daripada penyokong dan sebagainya, motivasi daripada Tuanku Sultan dan sebagainya, dan ramai pemain-pemain telah memberi persembahan yang baik yang tak disangka. Dan apabila kita masuk final, kita tahu dengan sokongan daripada lebih kurang 50 ke 60 ribu penyokong, kita boleh jadi juara. Dan nasib belah kita, kita dapat mengalahkan pasukan senior Myanmar. Dan itulah di tiap permulaan. Lepas tu Tuanku Sultan mengumumkan yang saya akan mengambil alih sebagai kendali pasukan kebangsaan. Kalau boleh coach share dengan kita, sebab mungkin sebelum pesta bola tu agak suram sebenarnya sokongan kepada pasukan kebangsaan sebab tak pernah menang apa-apa, kan. Dan kemudian selepas coach dinaikkan sebagai jurulatih pasukan kebangsaan, macam mana dia punya rasa tekanan sebagai coach kebangsaan ni, kalau coach boleh share? Saya sebenarnya dalam ini bukan cerita kartun. Apabila saya berumur dalam 8-9 tahun, ayah saya seorang yang pemain bola. Masa tu dia kerja dekat Muar, Johor. Tiap-tiap kali Pesta Bola Merdeka, dia akan bawa saya. Daripada Muar datang ke Stadium Merdeka, makan kepala ikan dekat stadium tu. Ada 2 game saya ingat lagi. Start petang dengan malam. Lepas tu kita balik Muar. Balik hari. Balik hari. So dua hari selang tu kita datang balik. So tiap-tiap Merdeka Tournament, you tanya saya pasal Vietnam, pasal masa tu Burma, Vietnam, Thailand, Indonesia, Waskato, ini semua saya fikir India. Saya masih dalam kepala saya. Dan saya janji dengan kawan saya tahu saya akan main di Pesta Bola Merdeka satu hari nanti. Tapi saya tak pernah main. Saya main dalam banyak kejohanan untuk pasukan kebangsaan, tetapi tak pernah Merdeka Tournament. Tapi setelah saya jadi jurulatih, memanglah benda ni dah main dalam kepala saya. Saya mesti jadi juara kalau bagi peluang, kan. Tak tahu macam mana pun, mungkin pertolongan daripada atas, saya dapat jadi kendali pasukan untuk Pesta Bola Merdeka dan terus jadi johan. So ini benda ni mungkin nasib ataupun kebetulan dah. So itu saya percaya, kalau you are in strong mind, dalam kepala you ada yang benda yang you think positif, benda tu akan berlaku. So bila coach dah bergelar jurulatih kebangsaan, dinaikkan pangkat, dia macam mana coach? Sebab kalau jadi jurulatih negeri ni macam dia menanggung harapan satu negeri. Ini satu negara dari pelbagai latar belakang. Kalau of course lah, kalau cakap pasal formation tactical, tak semua akan puas hati lah, kan. So macam mana masa tu, macam mana tekanan mengendalikan pasukan kebangsaan ni coach? Memang ada tekanan pasal harapan tinggi, tetapi mungkin kesilapan saya. Ini yang saya, kalau embas kembali, mungkin saya tanya diri saya. Semasa tu saya bawa bawah 23 dan kita dapat keputusan yang baik. Tetapi adakah kerana saya bawa pemain-pemain senior tu balik mengganggu prestasi pasukan tu? Mungkin saya yang silap. Apabila saya bawa tim ke AFF, ramai pemain muda, tetapi ada pemain-pemain senior yang bermain pada masa itu yang dalam Inggeris dia kata let me down, especially lawan dengan Vietnam.
Yang last lah dengan gol terakhir tu Coach. Ya. So benda-benda ni main di atas kepala saya, tetapi saya dah buat keputusan untuk memilih pemain-pemain senior ni, dan kemungkinan tu agak mungkin kita gagal kerana tu tak qualify untuk semi-final. Dan tetapi apa yang kita perlu ingat, ramai pemain-pemain muda yang ada dalam pasukan saya, stadium yang Merdeka Tournament tu. Betul. 80% main di AFF di bawah kendalian Raja Gopal. So itu membawa pengalaman untuk mereka. Dan setelah tu dia SEA Games kan, dia menang gold medal, lepas tu dia main Piala AFF jadi Johan. So inilah program yang diatur oleh FAM pada masa tu. Tetapi sekarang tu berbeza sikit. Sekarang saya nampak lebih ramai pemain-pemain yang berkualiti. Bukan hanya daripada AMD, pemain-pemain muda, tetapi dengan adanya pasukan seperti GDT dan pemain-pemain yang naturalized dan pemain-pemain yang dapat kerakyatan Malaysia dan sebagainya. So ini telah menguatkan lagi Harimau Melaya, tim pasukan Harimau Melaya, dan sekarang kita ada satu pasukan yang kuat. So kalau macam coach cakap tadi, daripada pemain-pemain yang coach bentuk tu, kemudian kesinambungannya kepada Datuk Ki Raja Gopal, dan itulah sebenarnya kali terakhir kita menang Piala AFF. Coach melihat sebenarnya apa resepi yang ada pada skuad yang disambung oleh coach Datuk Raja Gopal tu untuk menang Piala AFF? Saya ingat Raja Gopal pun ramai yang pemain-pemain tu masa beliau jadi jurulatih untuk bawah 20, mereka berada dengan Datuk Raja Gopal. Bawah 18 mereka sama dengan Raja Gopal. So satu yang FAM telah buat dengan Datuk Raja Gopal ialah beliau adalah coach bawah 19, bawah 20, 23 dan terus kebangsaan. So inilah dia punya perjalanan beliau dengan pemain-pemain yang ada. Tetapi masa dia jaga pemain bawah 20, saya ada juga ambil pemain-pemain dia dan memberi pengalaman bawah 23 Olimpik yang kita main dengan Jepun dan sebagainya. Masa tu time Jepun tu dia qualify untuk Olimpik, dia ada main sampai dalam kejohanan untuk qualify Olimpik di Asia. Tak pernah ada tim yang menjaringkan gol lawan dengan Jepun, tapi hanya Malaysia. Sekali home dan sekali di Jepun. 2 gol yang dibolosi oleh Jepun adalah daripada game lawan Malaysia. So tetapi harapan pada masa tu ada satu tim yang boleh berjaya ke pusingan yang kedua. Masa tu kita kena lawan dengan Jepun, memang susah ya. Tapi pengalaman yang didapat, pengalaman yang itu oleh pemain-pemain ini hasilnya dia menggunakan masa dia main Piala AFF. Pengalaman tu yang penting untuk pemain-pemain muda. So itu adalah dikatakan spin off daripada semua jurulatih-jurulatih yang pernah membimbing pemain-pemain ni. Lepas tu kalau kita tengok progres perkembangan pasukan kebangsaan ni, dia melalui beberapa fasa coach. 2009-2010 masa tu Timbalan Presiden Khairi Jamaluddin pernah haramkan pemain import. Dekat situ tumbuh bakat-bakat tempatan yang kita tak pernah nampak, dia orang ada ruang nak bermain. Dan kemudian bila masuk ke 2018 kita mula polisi naturalisasi pula. So hasilnya sekarang inilah tim yang ada, gabungan daripada naturalisasi, bakat warisan, darah warisan, pemain tempatan. Jadi coach melihat perkembangan dan keadaan situasi pasukan kebangsaan sekarang kita ni di level yang jauh lebih tinggi daripada waktu tu? Memang jauh lebih tinggi. Saya berani nak cakap, kadang-kadang apa yang saya tahu 30 tahun yang lepas ni sebagai jurulatih, sistem yang kita kendalikan pasukan sekarang dan dulu tu berbeza sangat, ya. Dan sekarang speed dalam Liga Super lebih tinggi daripada Liga Piala Malaysia dulu. So itu perbezaan sekarang. So pemain naturalisasi atau pemain luar, kita tak boleh lari daripada kenyataan.
Perancis, kalau you lihat Perancis, asal pemain-pemain tu dari mana? Kalau kita lihat Morocco, orang kata Morocco, tetapi 14 pemain tu lahir di mana? Bukan Morocco. Ya, so ini yang kita. Jepun, kalau kita nak tahu pasal Jepun pada tahun yang pertama mereka qualify untuk World Cup, dia ada pemain-pemain Brazil. Ya, so banyak Thailand menggunakan pemain naturalisasi dan sebagainya. Kalau kita nak harapkan hanya pemain-pemain tempatan atau yang lahir di sini, memang susah. Kalau kita nak buat macam itu, kita mesti ada satu program yang betul-betul solid untuk membangunkan sukan bola sepak ke hoki ke apa. Ini yang kita kena buat, satu polisi yang kuat, bukan hanya polisi bola sepak. Nah, ini satu polisi satu negara sukan. So ini bukan senang, tetapi bukan mustahil untuk kita buat sedemikian. Macam banyak, macam di Korea, di Jepun, mereka ada satu polisi yang very clear untuk sukan. Dan yang terkini, of course, bila kita berada di era bawah kendalian Kim Panggon ni, ramai yang berpendapat ini satu skuad yang boleh dikatakan dah jauh ke depan lah daripada sebelum ni. Intensitinya tinggi, gameplay dia moden. Jadi coach melihat adakah kejayaan kita baru-baru ni layak ke Piala Asia dah membuktikan sebenarnya apa yang FAM rancang daripada dulu dah membuahkan hasil, coach? Ya, memang apa yang dirancangkan, tetapi apa yang lebih penting adalah pasukan-pasukan dalam liga kita, liga tempatan, MFL, seperti contoh JDT, Terengganu, Selangor, dan tim-tim yang lain, mereka masing-masing meningkatkan prestasi mereka. Kalau kita bandingkan 7 tahun atau 8 tahun dulu, masa saya ambil Felda ke ATM ke, lepas tu bila saya ambil Selangor, cukup berbeza, cukup berbeza, kerana competition yang dibagi daripada selatan, dari JDT. So semua pemain-pemain bekerja keras, bukan hanya untuk pasukan masing-masing, tapi untuk diri mereka. Pemain mana yang tak nak pergi ke JDT? Pemain mana yang tak nak? Untuk saya sekarang mungkin Selangor, dia ada fasiliti yang boleh tahan lah, bandingkan daripada dulu kan, Terengganu dan sebagainya. So pasukan ni menarik pemain-pemain, dan pemain-pemain untuk mereka berada dalam pasukan, 3 pasukan ni, mereka kena lonjat dia punya standard yang tinggi. So dia kena push themselves, dia kena buat training lagi kuat daripada dulu dan sebagainya. So cara tidak langsung ataupun cara tidak langsung, kita nampak prestasi mereka semakin tinggi. Dan lagi pun bila you ada pemain-pemain naturalisasi, yang pemain-pemain yang lokal ni, dia kena ikut, kalau tak dia ditinggalkan. So ini saya nampak ramai, kalau you macam Aiman, Arif Aiman daripada JDT, tiba-tiba you lihat seorang pemain yang kualiti dia tinggi, dan ramai pemain-pemain lokal sekarang. Kita nak Ajmal, untuk saya Ajmal, dia dah betul-betul improve a lot. So kita ada ramai pemain-pemain muda yang ikut langkah pemain-pemain foreigner. Bukan hanya cara dari latihan, cara macam mana dia jaga diri. Saya dah bawa pemain-pemain lokal, saya tahu beza dia dulu dan sekarang. Dulu kalau dia tak pernah makan pasta, kita ada masalah dulu. Masalah dulu ialah tentang makanan. Tetapi saya nampak pemain-pemain lokal ni lebih berprofesional sekarang. Makan sayur, makan pasta, makan ni, ambil vitamin dan sebagainya. Dulu kalau kita bagi vitamin pun dia buang. Tetapi sekarang dah berbeza dah. Dia sendiri yang beli vitamin. So saya nampak daripada pengalaman saya, banyak berbeza daripada, bukan bola tau, mentaliti dah tu kan. Mentaliti satu, cara makan, cara kehidupan mereka. Kerana apa?
Mereka sekarang tahu bila dia main bola, gaji dia tinggi. Kalau dia pergi pejabat, dia tahu dia kerja dari pukul 9 ke pukul 5.30, dapat gaji yang murah, yang bawah, yang rendah. So ini memaksa pemain-pemain tempatan berlawan dengan pemain-pemain asing dan juga untuk mendapatkan tempat dalam pasukan-pasukan yang mempunyai struktur yang cantik macam JDT, Terengganu dan Selangor dan sebagainya. Kalau tak silap saya pun dengar juga dulu mentaliti player Malaysia untuk gunakan kaedah mandi ais pun susah nak terima. Betul ke? Betul. Sekarang saya tak payah cakap, dia dah tahu dah. Dulu masa saya bawa pemain-pemain Olimpik dulu, masa kita World Youth dan sebagainya, nak tukar mentaliti pemain-pemain ni memang susah. Bila kita pergi ke camp luar negara, terutama di luar negara, mereka, kalau saya bagi contohlah, kalau saya ajak kawan saya, mari kita pergi London, wah dia memang suka. Tapi pemain bola ni, dia akan ingat, wah kita akan duduk di England 1 bulan, makan apa? Satu yang kita tak boleh dulu, budak-budak, bukan budak-budak je, mana-mana pun, kalau ada yang pegawai ikut kita pun sama juga. Mana nak cari makanan Malaysia dekat London, macam mana? So sekarang dah berubah lah pemain. Okey coach, sebab tadi beberapa kali juga coach sebut pasal pasukan JDT. Kita memang semua memang akan kena akui sebab kehadiran JDT mendominasi liga di Malaysia, piala-piala dimenangi dan bawa banyak perubahan kepada standard bola sepak. Coach sendiri sebagai orang yang berpengalaman melihat positif aspek yang dibawa oleh JDT itu sebesar mana coach? Itu yang paling bagus yang berlaku dalam bola sepak kita, kerana itu adalah benchmark. Dan sentiasa JDT tak puas hati, dia akan improve tahun ke tahun. Saya pernah bila Diago yang main untuk JDT tahun 10 tahun yang lepas, saya nampak macam dia ni yang the best player, tapi dia bawa berkesan pula, lagi terror daripada Diago, kan? So ini nampak benchmark, sentiasa mereka mencapai satu yang pentanda aras yang lebih baik daripada tahun lepas, kan? So untuk kita dapat satu result yang positif apabila kita menghadap JDT, kita kena naikkan standard kita dulu. So apa yang Selangor, Terengganu dan tim-tim yang lain buat, mereka tahu mereka nak ikut cara JDT memang susah kerana dia dah jauh, tetapi mereka cuba nak bersaing dengan JDT. Bila cuba nak bersaing dengan JDT, maka standard pasukan yang nak bersaing dengan JDT naik. So standard bola sepak kita pun naik. So cita-cita pemain-pemain AMD, kalau you tanya pemain AMD, I'm guarantee you 80% akan beritahu saya nak pergi ke JDT. Betul. Tak payah dia semua ajak, tak payah JDT ajak, mari datang ke, tak payah jemput. Macam Liverpool, Manchester United dan tim-tim yang besar, nama besar, dia tak payah nak advertise siapa nak join kita, tak ada. Semua akan berlumba untuk pergi ke sana. So sama juga di sini. Dan macam mana you nak jadi seorang pemain JDT, you kena tunjukkan masa you dekat AMD ataupun tournament under 18 international, under 20 international, dan tunjuk. So ini membuka banyak ruang kepada pemain-pemain yang ingin nak jadi pemain yang bagus. Pada semua akan pergi ke JDT, ataupun sekarang saya lihat Selangor pun ada offer dan Terengganu pun dah offer, ada yang Perak pun dah offer dah pemain-pemain AMD. So ini adalah satu motivasi untuk pemain-pemain muda lah. Kita tengok ke kelayakan Piala Asia tu coach sebab majoriti pemain utama dalam skuad kita memang daripada JDT lah. Jadi boleh tak kita cakap kemajuan ataupun peningkatan standard JDT itu sebenarnya penyumbang terbesar kepada kemajuan pasukan kebangsaan? Memang betul setakat ni kan. Tetapi
mereka tahu pasukan-pasukan lain seperti apa yang saya kata Selangor, pasal saya ada di Selangor, cita-cita mereka tu memang tinggi Selangor, tetapi mereka akan ambil masa. Terengganu saya nampak, tetapi tak tahu tahun ni lah masa Nafuzi ada, kita nampak mutu permainan mereka memang bagus, dan juga tim-tim lain KL dan sebagainya. So kita nampaklah banyak perubahan dan JDT adalah apa yang mencetus revolusi bola sepak pada zaman moden ni. Dulu tahun 80-an 70-an kita boleh katakan Selangor, dan selepas tu saya nampak yang konsisten masa tu, yang bina pasukan ialah di bawah naungan arwah Tan Sri alias Omar, KL. Tapi sekarang is JDT punya trend. Tetapi bukan hanya JDT ambil pemain-pemain yang bagus, tetapi mereka telah menaikkan taraf fasiliti-fasiliti yang ada, yang top level punya. Dan sistem pembangunan bola sepak, dia ada development plan yang kita nampak hasilnya di champion under 19 lah, di champion under 17 dan sebagainya. So ini yang kita, kalau kita nak maju ke depan, kita kena ikut orang-orang macam ni, ataupun you buat sesuatu yang boleh menaikkan taraf bola sepak di kelab kamu. Itu je. Dia daripada situ pula, sekarang kita sedang menghadapi AFF. Kita nampak kejohanan yang sebelum ni memang kalau ikutkan negara-negara Asia Tenggara dianggap tinggilah, berprestige. Tapi mungkin tahun ni banyak negara yang ambil keputusan untuk tidak menghantar skuad utama. Ada yang hantar skuad muda. Macam kita mungkin tak dapat menggunakan player-player utama daripada JDT. Jadi coach melihat secara positifnya sebenarnya inilah peluang untuk kita guna player-player yang jarang diguna. Sebagai coach, betapa pentingnya peluang semacam ini sebenarnya coach? Ya, isi kita sekarang kita kena memandang ke Jepun, Korea, China dan sebagainya. Dulu dia ada dia panggil dia East Asia Cup, yang macam AFF lah. Pasukan yang utama akan bermain. Tetapi pada zaman sekarang, ya, kita ada pasukan yang terlibat dalam Champions League Asia. Betul. Kita ada tim yang dalam AFC Cup, macam KL pergi jauh, kan? So, dan liga kita ni, liga profesional, mengambil masa yang panjang. Dan di Jepun pun sama. So, apa yang berlaku pada East Asia Cup dan AFF Cup ni, nilai mereka akan turun. Kerana kalau national teamnya player ni tak ada rest, mereka tidak akan jadi pemain yang kebolehan seperti biasa apabila musim itu akan mula balik. Pemain kena rest sekurang-kurang 6 minggu. Ya. So, ini yang jadi satu tanda soal di Eropah sekarang. Last game final, macam mana pemain-pemain ni akanlah, liga dah start dah. Betul. So ada yang coach saya nampak tak gunakan pemain-pemain terlibat dalam final, terutama pemain Perancis dengan Argentina. So kita nampak, tak adakah kita ni boleh buat sedemikian? Tak boleh. So saya haraplah macam pasukan tournament AFF ni di bawah 23. Macam sekarang di East Asian Cup semua dibuat macam itu. So konfederasi punya tournament dah tak guna lagi lah sekarang. Mungkin macam Asia Cup, yes, konfederasi, African Cup, semua Afrika. Tapi daripada Southeast Asia, East Asia, negara Arab punya pecahan-pecahan ni lah, tak jadi satu yang di bawah kalender FIFA. So inilah tournament agak untuk pemain-pemain muda untuk mendapat pengalaman. So
saya harap AFF, siapa yang untung daripada AFF? Tak ada untung daripada AFF. Sebagai pemain, sebagai tak ada untung. Untuk saya lah sekarang. Dulu lain, dulu yalah, sekarang Malaysia dah masuk Asia Cup dalam final. So apa yang kita dapat daripada ni? Kita tak dapat apa-apa. So memang betul lah sekarang Kim bawa pemain-pemain yang agak dalam dia boleh lihat, dan mungkin daripada pemain-pemain yang ada sekarang, dia secara dalam dia nampak siapa yang betul-betul yang kita boleh bawa ke Asia Cup. So inilah macam pemilihan untuk Kim. Pasal Kim pun baru lagi kan, dia pun tak kenal semua pemain. So inilah peluang untuk beliau untuk test player, untuk memberi tambahan kekuatan kepada pasukan yang betul-betul national team. Ini saya tak panggil national team. Ini untuk saya lah, saya tak panggil national team. Sebab bukan berada di tahap terbaik. Ini bukan pemain-pemain yang the best in the country. So itulah.